Ya, dari kau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membuat satu pembentangan micro teaching. Saya Kila. Saya Yuresh. Saya Syakir. Jadi mari kita tonton video ini bersama-sama. Selamat sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat sejahtera. Okey, semua tadi dah exercise dah? Semua dah cergas dah? Dah. Okey. Baiklah. Semua dah makan tak? Belum. Tak apa, nanti kelas bengkel saya ni semua makan sebab saya nak pelajar saya sihat lah nak buat bengkel. Baru ada tenaga sikit, kalau tak makan nanti demau lah macam tu. Faham? Okey. Sebelum saya nak masuk bengkel, saya nak utamakan keselamatan. Semua dah pakai ke kasut keselamatan dan baju bengkel kita? Macam baju bengkel lah. Ini baju bengkel dan kasut keselamatan. Dah pakai ya? Dah. Dah pakai. Syakir, saya nampak Syakir pakai jam tangan. Jam tangan tu tak boleh pakai dekat bengkel sebab ada benda-benda macam mesin dan jam tangan tu akan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi jam tangan tu tolong keluarkan ya Syakir. Baik. Okey, baik. Kila semua dah okey dah? Untuk Kila? Dah. Okey. Jom. Pertama sekali sebelum saya memulakan kelas, saya nak tanya kepada pelajar-pelajar. Apa pelajar-pelajar buat sebelum datang kelas? Cuba pelajar keluarkan beberapa poin yang akan buat sebelum datang ke kelas. Bersiap. First kita akan buat apa? Bangun tidur. Bangun tidur, betul. Bangun. Mandi. Betul, mandi. Bersiap. Betul. Bersiap. Kila? Betul Syakir? Siap. Kila lagi? Bergerak pergi kelas. Betul. Last sekali kita akan bergerak. Bergerak kelas. Ke kelas lah. Ya. Okey, betul. So dia masih ada langkah-langkah dia kan. Kalau nak pergi kelas pun kita ada buat langkah-langkah dia. Dia ada langkah-langkah. Begitulah juga pada topik yang saya nak ajar pada pagi ni. Iaitu topik yang saya nak ajar pada pagi ni ialah menggegas. Iaitu menggegas pun adalah langkah-langkah dia. Iaitu first, pertama kita akan menggergaji. Gergaji. Kedua, kita akan mengikir rata. Ketiga, kita akan menggerudi. Menggerudi bahan. Okey. Jadi, LO, objektif pada pagi ni, hari ni saya nak pelajar saya dapat, pertama, menggergaji bahan kerja. Kedua, dapat mengikir rata bahan kerja. Dan ketiga, menggerudi bahan kerja. Okey. Pagi ni cikgu Yuresh akan ajar tentang menggergaji bahan kerja. Cikgu Kila pula akan mengajar mengikir rata bahan kerja. Dan akhir sekali Cikgu Syakir akan mengajar tentang menggerudi bahan kerja. Jadi, pertama, setiap perkara kita kena buat tu mesti ada langkah-langkah dia. Okey, jadi apa langkah yang kita perlu buat sebelum kita nak terus pergi menggergaji bahan kerja? Apa langkah dia? Apa langkah? Okey? Apa yang cikgu tak tahu? Okey, tak apa. Sebelum kita nak gergaji, kita kena tengok berapa ukuran kita nak. Sebab setiap mesti ada drawing dia. Mesti kita akan check lah berapa kita nak potong, berapa kita nak gergaji. Takkanlah kita pergi ambil kalau ada ukuran tu nak 10 mm, kita terus gergaji 15 mm, nanti ukuran dia salah lah kan. Okey. Jadi first kita akan menanda bahan kerja. Sebelum melakukan proses menggergaji, menanda bahan kerja. Jadi cikgu telah sediakan dua bahan kerja. Cikgu telah sediakan dua bahan kerja, iaitu bentuk silinder satu dan lagi satu bentuk segi empat satu. Jadi dua ni cikgu akan menentukan ukuran, iaitu untuk silinder. Untuk silinder saya nak pelajar untuk menanda 10 mm dan menggergaji. Dan untuk segi empat dia pula, saya nak cikgu menanda 15 mm. Okey? Jadi yang untuk silinder ni cikgu akan ajar. Untuk segi empat, saya akan pilih salah satu daripada pelajar untuk mengajar pula atau memberitahu. Kalau tak tahu tak apa, jangan risau, cikgu akan ajar satu by satu. Okey?
Faham? Okey, jom kita masuk ke proses. Proses apa? Menanda bahan kerja. Betul Syakir. Okey, jom. Okay, 3, 2, 1, action. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita akan pergi kepada proses menanda bahan kerja. Okey, pertama perkara yang kita kena buat, kita kena sediakan setiap alat dan bahan. Jadi, alat yang pertama kita kena memerlukan untuk menanda ni adalah alat tolok tinggi vinyl. Inilah nanti kita akan gunakan untuk menanda bahan kerja kita. Seterusnya, kita perlu satu blok untuk menahan bahan kerja ketika kita menanda. Akhir sekali, kita akan memerlukan bahan kerja yang kita nak menanda lah. Okey? Baik, faham belajar? Faham. Okey, baik. So, langkah pertama, apa kita kena check? Langkah pertama, kita kena check dulu. Sebelum menanda ni, kita kena check persekitaran bengkel. Ada tak minyak-minyak tumpah ke, ataupun benda-benda tajam ke, supaya nanti tak kenalah, tak cedera lah. Pelajar nanti tak cedera ke. Faham? Faham. Sekarang dah bersih dah. Sebab tadi saya tengok pelajar semua dah bersih kan. Baik. So sekarang kita bolehlah memulakan. Dah selamat dah. So sekarang kita memulakan tengok dengan first menanda. Tapi sebelum tu, nampak tak sini ada benda tajam ni? Nampak. So bila tajam ni kita kena jaga-jaga bila nak buat ni. Sebab takut nanti jangan bermain-main dekat bengkel. Nanti takut cedera lah. Kalau cedera, korang yang kena bertanggung. Susah lah nanti nak buat projek. Okay? So kena jaga-jaga sebab yang ni kita main ada tajam ni dalam tempat yang menanda. Okay, jom. Sekarang kita masukkan kepada proses. Okay, first adalah kita kena check kosong dia. Kita kena setkan kosong. Tolok tinggi vinyl kita. First, kita akan aturkan nol dia kepada kosong. Okay. So first, kita akan masukkan lah. Kita kena check kosong yang kat kiri tu, adakah dia selari dengan kosong yang ke kanan. Okay. So jadi kita pun kena adjust ke bawah. Okay. Selepas kita sudah pasti, kenal pasti, sudah ada begini, kosong dan kosong, apa kita perlu buat adalah perlu mengetatkan. Kita lepas dah tahu, perlu mengetatkan lah. So, kosong tu selari. Lepas selari, perlu ambil bahan yang kita nak menanda. Kita kena letak kepada blok yang menahan tadi, macam ni. Okay? Selepas itu, ukuran yang kita nak, yang tadi saya dah lukis berapa mm untuk silinder? 10. Betul. Untuk 10 mm. So tadi kat kosong dan kosong kan? So kita kena gerakkan lah dekat satu. Satu tu bermaksud 10 mm. Baik. So kita gerakkan kepada satu. So senggat dia memang 10 lah cikgu. Betul. Senggat dia kena selari dengan 10. Okey. Okey, faham? So Faham. sekarang saya dah letak satu tu. Nampak pelajar? Nampak. Kosong tu ada tak? Ada tak dekat satu ni? Selari tak? Selari cikgu. Okey, baik. Okey, jadi lepas dah dapat, kita ikatkan, kita ketatkan supaya tak jatuh balik. Kita pegang bahan kerja kita dengan kuat. Kita letak, kita pun pusing. Untuk penanda, kita pusing kenapa? Cuba beritahu kenapa kita pusing bahan kerja kita. Sebab bahan kita silinder. Kalau segi empat kita tak payah pusing, kita boleh letak sekali je sebab bahan kita silinder, dia bulat. So kita kenalah pusing untuk mendapatkan seluruh permukaan dapat menanda. Begini. Lepas dah tanda, kita akan dapatlah ukuran macam ni. Dapat menanda ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Baik. So macam tadi saya cakap, satu saya dah ajar. So sekarang boleh tak seorang dari pelajar saya? Siapa nak wakilkan? Saya. Okey, Kila. Bagus. Saya suka pelajar yang wakilkan diri. Okey, cuba ajar pula. Cuba bagi tahu. Jangan takut. Kalau salah ke apa, saya akan ajar Kila. Kita nak tanda 15 mm. Okey, start. Sebelum first kita kena check apa? Kita kena check setiap alat kita cukup ke tak cukup. Okey, alat dah cukup tak? Cukup. Alat ini apa? Tolong tinggi vinyl. Tolak tinggi vinyl, Blok dan alat kita. Okey, betul. Seterusnya buat apa? Jadikan dia kosong. Betul. Kita kena setkan selari kan dengan kosong. Okey. Dah selari ke? Tak. Lepas tu kita buat 15. Ya. Ukuran yang tadi nak Syakir berapa? Ukuran? 15 mm. Betul, 15 mm. So ukuran ni mesti dekat tengah-tengah 1 dan 2 lah. Kan? Betul kan? Betul. Okey.
Dah selari dah? Kosong tu dah selari ke? Cuba sekejap, cikgu cek ya. Betul gila, betul dah selari dah. So sekarang ni cuba tanda, betul lah? Betul gila betul. Okey. Cuba tanda. Pegang kuat-kuat. Tanda bagi tu. Betul. Okey, pusing balik. Betul. Tanda betul-betul. Okey, dah nampak dah? Ukuran dia. Ini ukuran dia. Syakir nampak tak Syakir? Nampak. Okey, ini yang ukuran kita memerlukan. Yang ni lah ukuran yang nanti kita akan Gergaji. gergaji. Betul. Okey, lepas terima kasih Gila. Okey, lepas kita dah melakukan projek kita kena buat juga. Jangan biarkan dah. Kita pakai, takkan kita nak biarkan. Kita kena buat apa? Kemas balik. Kita letak pada paksi yang ada atas. Bingkai kita kena sentiasa utamakan keselamatan, okey? Faham? Faham. Okey, jom. So lepas ni kita akan melakukan proses menggergaji bahan kerja. Yang produk yang kita menanda ni kita akan melakukan proses menggergaji. Jom kita pergi ke atas bengkel untuk melakukan kerja menggergaji. Jom. Baik cikgu. Baiklah belajar. Tadi kita belajar apa? Menanda. Okey, so sekarang menanda tu dah ada lah kan? Menanda silinder dengan ni dah menanda dah. Lepas ni kita akan buat proses menggergaji. Tapi sebelum tu macam biasalah kita buat setiap proses tu kita kena buat apa first? Tak tahu cikgu. Kita kena check keselamatan tempat tu. Ada tak minyak tumpah? Ada tak benda tajam? Ada tak? Sekarang dah bersih kan? Tadi dah bersih kan semua? Okey. So first yang tu dah check. Yang tu dah betul dah. Seterusnya kita akan melakukan proses check mata gergaji tu okey tak? Okey, macam sekarang ni saya telah sediakan 2 mata gergaji kat sini. So kita akan check. So bagaimana nak check? Kita akan tengok. Tahu tak gigi dia kan ada tajam. Gigi tu kecil tu. Nampak tak gigi tu? Gigi tu cukup tak? Satu cukup straight ada line tak? Lepas tu tajam tak setiap line tu? Kita kena check satu persatu. Okey? So cuba tengok yang ni dengan ni. Beza dia. Nampak tak? Yang mana line dia lagi okey, lagi ngam? Yang ni. Okey, kenapa yang ni lagi okey? Sebab dia nampak straight. Okey, dia nampak straight dan lagi satu gigi tu ada tajam. So, kena rasa tapi rasa tu jaga-jaga. Yang ni pun nak pegang pun kena jaga-jaga tau. Jangan pegang macam ni. Kalau macam ni tekan tangan lah, jari yang kena putus. Okey? Keselamatan kita kena jaga. Okey. Cara pegang yang betul macam mana? Cara pegang macam tu macam ni. Check, nak check pegang kat bawah ni, check. Check okey tak gigi dia. Nampak tak? Tengok arah matahari lah senang sikit. Sebab dari kat sini tak nampak background dia. Sana nampak kan? Nampak. Nampak kan? Tajam kan? Okey. Dah check, dah pasti kan? So yang ni dah tak boleh guna lah sebab ini rosak. Okey, ini dah rosak dah sebenarnya sebab tak betul. Kalau tengok ada line-line yang straight ni dah rosak dah. So kita tak boleh guna benda ni. Kita alihkan ke tepi. Okey. Seterusnya kita akan pasang mata gergaji ni dekat gergaji lah. Pasang. Okay, cara pasang dia macam ni. Okey. Nampak tak gergaji ni? Nampak. Okey, gergaji ni sekarang saya dah keluarkan mata alat dia. Jadi kita akan pasang kat sini dan ke sini. Nanti kita akan ikatkan. Okey. Macam ni cara dia. Cara dia pegang gergaji ni. Mata dia kita kena check. Kita kena check yang tajam ni setiap atas lah. Macam ni. Atas okey. Atas. Macam saya cakap pegang macam ni. Letaklah kat sini. Dah letak kat sini. Saya tolong dia cikgu. Boleh Syakir, tolong. Terima kasih. Lepas dah sini, dah satu dah ikat dah. Ikat pula kat sini. Macam tu. Kalau longgar macam mana? Macam mana? Kalau Memang akan longgar sebab kita tak ikat lagi. Okey, faham? Okey, ini faham tak? Kila. Cuba Kila pula. Letak. Macam mana saya letak lagi sini? Macam mana satu kena pegang. Betul, Syakir pegang. Okey. Macam tu. macam ni. Betul Kila, terima kasih. Dapat Kila bagi. Betul. So, betul cakap Kila tanya tadi. Macam mana kalau longgar? Memang longgar sebab kita tak ikat lagi. Sebab itulah yang ni ada bata untuk mengikat gergaji dia. So kita kenalah ikat. Ada beza tak depan dengan belakang? Tak ada. Depan dengan belakang. Beza yang macam mana tu? Tak, maksudnya kalau kita pasang macam belah sini tu boleh, belah sana tu. Boleh. Dia boleh tak? Dia tak boleh juga sebab yang ni kalau kau tengok yang gigi tu akan berarah ke depan. Baru je kita boleh gergaji lah. Faham tak? Faham? Kalau so betul lah kan? Kayak arah depan kan kita boleh lah gergaji. Okey? Kalau dia arah belakang dia tak. Dia licin. Tak boleh gergaji. Faham? Okey, betul. Terima kasih soalan tu, soalan baik. Okey, seterusnya kita akan ikat. Okey, Syakir tolong pegang kat bawah macam tadi. Terima kasih. So kita kena
ikat sehingga kuat. Okey. Kita kena make sure pegang sebab takut dia pusing macam ni. Kalau pusing kita ikat lagi patah lah. Faham? So kita kena pegang, make sure pegang jaga-jaga sebab tajam macam tadi saya cakap tu. Kena ketat-ketat ke dulu? Tak juga. Tengoklah macam mana. Kalau dah ketat tu dah cukup tu, ketat yang macam jangan terlalu ketat sampai patah, nanti tak boleh lah keluarkan, susah nak keluarkan pula. Ketat je lah, ketat yang secukupnya lah. Yang rasa kalau dah cukup ketat tu dah. Okey, ni dah. Okay, cuba pegang sekarang. Longgar tak? Sila. Dah okey. Dah okey. Goyang-goyang. Dah kuat dah. Dah kuat. Dah boleh dah gergaji. Betul. Okey. Lepas ni kita kenalah check ukuran yang tadi. Yang tadi kita dah ukur dah. Betul. Kita mesti dah ukur betul. Tapi sentiasa ini saya beritahu ni untuk amalkan untuk sepanjang umur ni. So, senang. Kita kena amalkan sentiasa ukur ni nanti in case lah kalau kita salah masa buat ukuran kat bawah, kita ukur balik kalau salah, kita boleh tahu lah, dapat detect kita buat salah kat bawah tadi. So, senang lah. So, kita sentiasa ukur 15 ni cukup tak? So, tadi yang ni berapa? 15 kan? 15. Cuba check. 15 cukup tak? Untuk saya dah cukup dah. Sila. Cukup kan? 15 kan? Ini pun sama. Ini pun kita kena check. Ni dah 10. Ni pun saya rasa okey, bukan rasa, memang dah cukup dah. Betul dah tadi semua pelajar buat tanda tu. Okey. Lepas dah buat ni, kita kena buat apa? Kita kena ikat bahan. Betul. Jadi jom kita buat proses mengikat bahan. Jom, ini ada apa? Ini apa? Lagum. Lagum meja. Kat sinilah kita akan ikat bahan dan kita akan menggeraji dia. Okey. So, okey, jadi kita kena ketat lah. Kita kena ketatkan bekerja. Lepas tu jaga-jaga jugalah nak guna benda ni. Kita kena ada apa? Jangan letak tangan kat dalam pula. Kena letak ni jaga-jaga. Kena selamatan tu kena utamakan, okey? Okey, jadi proses yang nak kita tanda ni sentiasa kat luar. Letak kat sini. Buka sedikit, jaga-jaga semasa gunakan lagum. Buka sedikit, kita ikat. Okey? Kita ikat. Tekan lah. Tapi janganlah tekan sampai aluminium ni tekan pula. Nanti ada pula tanda-tanda ragum pula. Nanti salah lah. Nanti ukuran tu akan berkurangan. Okey? Dah dapat dah. Dah ikat dah kuat dah. Cuba pegang. Syakir, dapat tak kuat tu? Dah boleh dah gergaji? Boleh. Okey. So sekarang kita akan letakkan gergaji dia. Kita akan letak gergaji dia dekat atas bahan lah. Okey, ni saya ajar satu teknik. Macam mana nak letak? Sebab biasa ni kita letak ni kan, kita tak boleh dapatkan, kita nak first ni dia licin tau. Atas permukaan ni dia licin. So kita nak dapatkan line first tu dia susah sikit. So ini teknik saya ajar. Gunakan jari tunjuk ni kan. Jari tunjuk. Ibu jari kan. Ibu jari kan. Okey. Ibu jari letak kat sini macam ni. Letak mata alat ni dekat ujung ibu jari ni. Buat tanda dulu. Slow-slow je. Slow-slow je. Macam tandakan atas. Macam ni. Hati-hati lah. Kena hati-hati. Jangan pula kalau letak tangan kat sini buat sini kan. Tak kan. Kena letak macam ni kan. Letak slow-slow. Letak hati-hatilah. Masa kita nak buat, kita nak tanda supaya nanti senang lah kita dah tanda, kita boleh letak gergaji, kita boleh lah terus menggergaji, okey? So kita dah gergaji dah sekarang, kita dah letak tanda dah. So kat sini lah kita akan memulakan proses menggergaji, okey? Kita dah tanda dah, ada marking kan? So lepas tu kita kena pegang, cara memegang gergaji dia. Okey, cara memegang dia macam ni. Pegang satu kat sini, lagi satu kena kat sini, pegang kat sini. Pegang betul-betul kat sini. Pegang, letak dekat ukuran dia. Gergaji macam ni. Sentiasa speed, momentum dia kena sentiasa sama. Jangan buat terlalu cepat, jangan terlalu slow pula. Jangan. Sentiasa maintain speed yang nak potong tu. Macam betul. Macam tu. Nampak tak? Okey, kalau ini saya rasa yang ni yang ketat tadi tu kena ketat lagi sebab saya check tu digoyang sikit. So kita kena ketat lagi lah. Macam tadi saya cakap. Tapi janganlah terlalu macam nak ketat, nak tak boleh buka lah. Itu terlalu over lah. Okey. Dah. Gergaji. Macam ni.
sentiasa kita kena arah ke kiri lah. Jangan macam straight macam ni, dia buat macam ni tau. Sentiasa ke arah kiri, nak potong ke kanan macam ni lah kita kena potong. Biasa straight. Biasa sama je. Kita nak potong tu. Faham? Ini pun jangan macam ni atas macam ni, jangan bawah macam ni. Sentiasa sama momentum dia. Kalau dua orang boleh. Macam mana? Dua orang. Kalau dua orang tak boleh lah Syah. Ini projek sendiri. Ini tangan kena pegang satu orang ni. Kalau kau pegang kat sini, kau tak boleh sebab kau punya tangan beza speed dia. Sebab kita yang tahu kita nak buat dalam kelajuan berapa. Kau tiba-tiba buat cepat, saya buat slow, macam mana? Tak jadi tak? Salah lah ukuran dia kan? Salah betul. Tapi soalan dia baik ah. Terima kasih Syakir soalan tu. So, kena lakukan janji dia. Kita dah pergi kita dah ke air dia kan. Kita kena jaga-jaga sikit sebab kena buat slow-slow lah sikit. Sebab takut terlajak, takut kita masa tekan tu tangan kita terhentam kat ragul tu. Faham tak? Keselamatan. So keselamatan macam betul lah. Setiap kali apa-apa buat tu, keselamatan tu kena diutamakan kat bengkel. Okey? Nombor satu. So buatlah. Kalau gegas ni kena pakai Google. Gegas ni tak, kita Google ni kan, saya untuk pengetahuan saya, Google ni pakai je kat bengkel tu, pakai je. Sebab gergaji pun kita buat benda abu tu keluar tak? Kalau masa kita orang fokus, korang masa buat cepat-cepat ni, abu tu kena terbang kena mata. Luka kan? Kemalangan kan? So kita sentiasa kena utamakan kemalangan dia. So kemalangan, kita kena utamakan keselamatan dia. So Google tu kena pakai lah. Tapi macam saya dengan Syakir tak pakai sebab kita dah pakai cermin mata. Cermin mata tak payahlah pakai Google lagi sekali. Tapi kilat kena pakai. Lepas ni kalau masuk bengkel, sentiasa Google tu kena pakai, kena diutamakan. Baik, okey. So kita sambung balik dekat air dia. Kita buat. Okey, dapat tak? Panas tau, panas sebab kita baru potong, panas. So jaga-jaga nak pegang ni, panas ni. Okey. So dapat tak ukuran kita nak tu? Dapat tak? So kita kena check betul Syakir. Okey, cuba check. Betul tak ini 15 mm panas? Jaga-jaga. Okey. Ah, 10 mm betul, 10 mm kan? Yang ni yang 15 betul Syakir. Dapat tak 10 tu? Dapat. Dia biasanya kalau kurang tak apa, tapi jangan lebih pula. Korang potong lebih dari 10 mm. Kita dah target 10 tu, kalau kurang tak apa, kita boleh still boleh kikir ke atau apa. Tapi jangan lebih pula. Kalau nak potong tu sentiasa kita kena tahulah limit nak potong tu. Faham? Okey. Samalah untuk lagi satu bahan kita dah dapat, kita jaga-jaga, sentiasa jaga-jaga buka. Keluarkan, ini bahan dia, bahan dah siap. So kita letak tepi. Yang ni pula saya nak seorang belajar. Syakir, boleh tak tolong akirkan Syakir? Terima kasih. So macam mana tadi? Apa yang saya ajar tadi? First kita kena buat apa Syakir? Sekali kita kena pastikan sekeliling kita dalam Betul. keadaan selamat. Betul. Okey, lepas tu kita kena check kita punya mata alat gergaji, betul? Okey, macam mana nak check dia? Kita kena tengok dia punya line tu adakah ianya straight dan tajam. Tajam, betul. Kalau tajam kita boleh pakai. Kalau tumpul, Yang ni tumpul ke tajam? ni tumpul kita tak boleh pakai lah. Memang dah hancur ni. Okey, betul. So next, bila kita dah pasangkan mata alat dekat apa nama dia? Gergaji tangan. Betul, tangan. Okey. Lepas tu kita kena pastikan kita punya ragum dalam keadaan ketat lah. Okey, betul. Betul. Lepas tu bila dah macam ni kita kena kemas-kemas sikit. Nah, kemas jap. Saya ada berus. Jangan kemas dekat tangan sebab benda tu habuk tau Syakir. Okey. Benda tu boleh mengakibatkan tangan kita ada nanti gatal ke apa. Kemas guna berus. Berus semua sediakan dalam bengkel. Okey, tak apa. Lagi, dah cukup dah.
kasih. Okey, lepas tu kita kena pastikan kita punya jari. Pastikan kita punya bahan ni straight. Okey, betul? Lepas tu kita kena ketatkan dia, bagi ketat betul-betul dan pastikan tidak bergerak. Betul. Kenapa tak nak bergerak? Sebab kalau bergerak nanti terplay out tangan kita. Satu terplay out betul. Nanti cedera satu. Cedera. Lagi satu, bila Syakir gergaji nanti, nanti dia tu gerak, betul gerak, nanti straight line tu tak straight, potong. Dia akan jadi sudut. Faham tak? Faham. Okey, betul. So lepas tu Syakir, apa tadi saya ajar? Satu teknik Kita ni. kena ambil kita punya gergaji. Okey. Gunakan ibu jari ni, Okey. letakkan di mana line yang kita nak. Okey, betul. Buat sedikit line dia. Okey. Betul. Okey. Okey, bila dah ada line ni, kita boleh terus menggerak. Kenapa buat line dia? Kenapa tak boleh terus kita boleh pegang buat je? Okey, kalau kita terus, kita takut atas ni licin. Okey. So nanti boleh tersalah line tu, takut ke dalam ataupun boleh Boleh salah-salah Salah- tempat dia salah sama step. ukuran dia. Betul. Betul Syakir. Terima kasih. Okey. okey, Lepas tu, saya boleh teruskan. boleh teruskan. Lepas tu kita punya cara pegang macam ni. Betul. So kita akan letak macam ni. Betul. Kita terus menggergaji. Betul. Gaji tu kena straight, speed yang sama, kelajuan yang sama. Sila juga faham kan? Sila? Faham. Okey. Betul ke saya buat ni? Betul, betul, betul Syakir. Semua betul. Okey, betul, betul. Lepas tu kita akan teruskan sampai habis. Betul. Nak saya buat sampai habis ke? Tak apa, nak nasi tolong ah. Tak. Boleh. Buat je sampai bawah tu. Tu kita suruh Sila habiskan. Okey. Tak apa. Saya rasa Syakir terima kasih banyak-banyak. Dah almost terima kasih Syakir. Dapat tolong tadi sekejap. Saya tolong balik. Pegang. Dapat faham tak Gilang? Macam mana cara dia? Faham. Lepas ni kalau saya bagi nak gergaji boleh tak gergaji Gilang? Boleh. Boleh. Syakir dah boleh, dah pandai kan tadi, dah buat. Okey. Selepas dah gergaji, apa yang patut buat tadi? Saya buat. Kita kena check. Check, betul. Check. Betul. Itu dah ukur. Yang ni pun boleh check. Ni panas. Nak check yang ni pun boleh. Yang ni bahan kerja kita tau. So kita nak check yang ni pun terus boleh. Angkut ini. Makan panas, jaga-jaga panas tu keselamatan dia. So, jadi tadi kalau aku potong sini lah kan. Yang ni berapa tadi kita nak potong? Tadi 15. 15. So, okey, dah dapat 15. Dah dapat 15, betul. Okey, jadi habislah proses menggergaji. Okey. So dan lepas ni apa kita akan melakukan kepada bahan ni? Jangan lagi satu, kita kena ingatkan lepas kita dah siap proses gergaji. Macam tadi, kita buat apa lepas kita dah buat proses menanda tu? Mengemas. Mengemas. Apa Gila tadi? Membersihkan. Betul. So, kita kenalah sentiasa kemas. Kemaslah sikit-sikit sebab lepas ni nak guna balik kiki kan. Kemas yang mana penting lah. Macam terlalu kemas. Okey, sentiasa kena kemas. Yang ni, sisa-sisa dia kita kena buang. Okey? Faham? Okey, jom. Faham. Lepas ni kita akan beralih kepada Cikgu Kila untuk mengajar tentang mengikir rata bahan kerja. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Kila. Okey, cikgu nak tanya. Macam mana tadi belajar dengan Cikgu Yurek? Macam mana? Okey. Okey. Okay. Tadi belajar apa? Tadi Saya belajar tentang menggergaji bahan. Lepas tu first menanda. Lepas menanda tu cek selamatan menanda. Lepas tu kita datang atas. Lepas tu kita melakukan proses menggergaji. Set dalam raut, letak, menggergaji. Seterusnya ukur. So dapatlah, habislah menggergaji tadi. Okey, jadi hari ni sekarang kita nak pergi langkah seterusnya iaitu siapa tahu?
Ya, Tahu, cikgu. Tak tahu. Okey. Tak Kalau tahu. kita tengok atas ni, kita nak melakukan mengikir, okey. Jadi pertama sekali sebelum kita melakukan mengikir, pertama sekali saya nak ucapkan keselamatan dulu lah. Okey, jadi kita kena zip baju dulu. Okey, kita semua dah kemas. Ni alatan tangan, jam, perhiasan tangan semua dah dibuka. Okey, sihat Sihat. Kita nak guna tenaga ni, jadi kita kena bertenaga lah. Boleh. Boleh, cikgu. Okey, sini saya tunjukkan terdapat beberapa kikir. Okey. Lepas tu kita ada berus. Ni sesiku Ni L. kenapa berus dia pendek ni panjang? Ni berus apa ni? Okey, kalau nanti nak berus kikir, kita guna berus dawai. Oh. Tapi okey. untuk bersihkan meja kita pakai berus ni. Okey, faham. Sebab tu terdapat dua berus berbeza kat sini. Okey, lepas tu ni bahan kita lah. So, angkut banyak untuk mengukur bahan, okey. Okey, ni kikir ni kita ada 1, 2, 3, 4. 4 kikir. Okey, ini kikir separa bulat, okey. Baru bulat. Ya, tengok permukaan dia lain. Oh. Okey. Oh, faham? Ini kikir bulat. Okey, ni selalu digunakan kalau contohlah ni material kita. Kita ada lubang kat sini dan kita buat begini, okey. Faham. Untuk melicinkan dia lah. Okey, ni kikir rata. Okey, permukaan dia ni kasar, okey. So untuk buat roughing. Okey. Ni kikir petak. Kita ada petak sini. Tapi ni untuk gunaan bahagian-bahagian petak lah. Sama lah kalau macam ni bulat, kalau macam tu petak ke? Ya. Oh, okey, faham. Okey, ni kan kasar kan permukaan dia. Boleh rasa? Permukaan dia Kasar. kasar. Tetapi kalau separa bulat ni, yang sini ni dia punya alur dia ni halus, lagi halus daripada kikir rata. Lah, halus. Okey. Lepas tu cikgu akan mengajar tadi kat ragum, pada bahan. Itu je. Okay, tadi kalau kita kena tahu juga cara pusing ni okay. Kalau nak buka, kita pusing arah lawan jam. Jadi kita mulakan dengan yang petak dulu lah. Okay, kita ikat. Okay, kalau kita nak gaji, bahan dia begini Okey. kalau kita nak mengikir, kita begini, menegak. Jadi kita ikat. Okay, sebelum ikat tu, kita nak tahu juga berapa banyak kita nak potong. Jadi kita ukur. Oh, kita nak mengikir, maafkan saya. Saja je nak menguji. Okey, boleh bacakan berapa? 81. Okey, 81. Kita nak nak mengikir dia sebanyak 80. Lagi 1 mm lah. Ya, kita dah tanda, kita hanya ikut tanda tadi sahaja. Ini kita ikat dia. Okey, baik. Ni kalau nak ikat ni, tangan jangan sampai masuk ke dalam, boleh tersepit. Okey. So, just pegang hujung dia sahaja. Okey. Cuma kita nak tahu je dah ketat, kita pastikan tidak bergoyang lah. Okey. Lepas tu kita nak tahu tegak ke sengit, kita ambil sisi M. Oh. Betul lah macam mana. Takutnya kalau macam ni, tak boleh. Boleh. Jadi kita kena letak dia hujung-hujung. Okey. Okay, begini. Pegang hujung dan keluarkan sikit. Lepas tu baru kita buat begini. Tengok. Cantik. Okay. Okay, rasa kita nak buat apa? Kita ambil kikir ni. Okay, sebelum mulakan kikir, kita berdawai. Kita bersihkan dulu permukaan kikir. Okey, kita kena bersihkan dulu. Kalau ada habuk-habuk bersih, dia susah untuk mengikir. Penting. Buang dulu habuk-habuk dia. Buang ke bawah. Macam ni. Okay. Bersihkan depan belakang. Okay. Lepas tu, okay. Sebelum ikir ni ada langkah-langkah dia. Okay, yang pertama, tadi kita dah ukur. Lepas tu kita dah tengok tegak ke tak tegak. Okay, lepas tu, kita kena tahu arah nak. Okay. Okey. Okay.
Janganlah buat macam ni, lain. Oh, salah tu kena buat macam Salah, kita kena buat menegak. Ikut keselesaan kita lah. Tapi menegak lah, cara menegak tadi menegak. faham. So, satu pegang sini, satu pegang sini. Kalau nak kasih tekanan ke saya rendah kan, so tak banyak tenaga. Jadi saya letak kaki saya kat atas meja. Kat atas meja je, makan saya. Kat bawah meja ni sebagai Nak nak grip. kasih, saya Senang sikit. seimbang. Okay? Lepas tu jadi saya akan kasih dia tekanan, saya akan tekan dia. Untuk sini. Kalau tak kasih tekanan, kau macam ni je, sampai besok pun tak habis. Jadi kita kasih tekanan, okey? Okay. Faham eh? Kalau ada soalan tanya je. Kalau ada rasa macam dah okey, boleh buat. Tengok permukaan dia, dah okey belum? Kalau belum, kita akan buat lagi sampai permukaan dia cantik. Okay, tengok. Dah cantik belum? Cantik. Okay. Kita lepas kita dah mengikir ni, kita kena rajin check sebab takut terlebih. Sebab kita nak buang dia tadi, mengikir dia sebanyak 1 1. mm saja. Ya, okey. Ni, kita akan ukur balik. Cukup ke tidak? 80. Ngam-ngam. Okey, okey. Okey lagi, kita buat depan sini. Buat belakang dia pula. Oh, okey, okey. So, kita tadi untuk hitam lah. Ya, nanti kalau kita sengit-sengit, jatuh lah. Jatuh, Tak cantik. faham. Betul, betul, betul. Lepas tu, okey. Kita pergi seterusnya. Kita buat bahagian bawah lah pula. Bahagian bawah pula. Kita tengok. Sekali lagi, okey? Boleh. Ya, kita tengok. Okey, tak okey. Boleh, eh? Boleh. Boleh, okey. Okey, kalau kita dah tahu dia dah tegak ke belum, kita ambil C2L. Kalau kita kan kau tengok macam ni, tak tahu dia tegak ke tak. Terus. Macam C2L dan tutup. Maknanya kalau ada sengit macam ni, kita tengok ada ruang cahaya. Kalau dia dekat sini boleh nampak. Oh, Ada ruang cahaya. Maknanya sengit. Kita kena betulkan. Okey. Letak lagi sekali. Hati-hati tengok. Kalau macam ni, kita kena susah. guna berus. Okay, kita kena ambil berus kan. Betulkan. Kena rajin-rajin betulkan. Ah. Okay. Kita akan ukur baliklah. Ya, okey. Ya, betul. Tengok. Betul. Okey. Jadi kita akan guna separuh bulat pula untuk membuat finishing dia lebih cantik. Oh, okey. Faham. Sebab dia lagi kecil lah dibanding Ya, alur lagi dia. halus. Okey. Okey, tengok permukaan dia. Rasa lah. Okey, cantik tak? Okey.
tu kita kena rajin-rajinkan juga lah menggunakan brush ni. Okey. Tak nak buang habuk. Betul juga. Kita kena berhati-hati. Nak saya tolong ke? Ya, boleh. Saya pakai Google. Okey, bersihkan dulu ya. Saya bersihkan. Cik dulu masuk. Okey, sebelum saya buat yang thank you Yuresh. Sama. Sebelum kita nak bulat, kita tak boleh guna kikir bulat untuk buat bulat. Okay, macam petak tadi, kita guna kikir petak kan. So kalau nak buat bulat, kita guna kikir petak juga. Okay? Kenapa tak ada pakai ni? Macam mana nak buat bulat macam ni ke? Tidak boleh, tidak sesuai. Tapi kalau yang ni, kikir rata ni, sesuai. Okay. Okey, sebelum cikgu lupa beritahu, cikgu terangkan, okey. Sebelum menggunakan kikir rata, kita kena cek dulu. Oh, cik apa? Sama ada dia rosak ke tidak. Oh. Tak. Apa? Nampak? Ni rosak lah. Yang ni rosak. Oh. Kena berhati-hati sebab kalau kita tengah main kikir, Nanti cabut mendatangkan bahaya. bahaya kemalangan benar. Belakang tu tajam Tajam, bahaya. Lepas tu, kalau awak tengah mengikir, kasi kawan awak tak ada kat depan. Ha? Awak tertusuk. Okey? Pastikan kawan tak ingat. Jauh sikit daripada kawasan kerja. Kita boleh suruh duduk tepi. Tapi jangan duduk hadapan. Okey? Okey, jadi kita akan teruskan kepada yang bulat. Okey? Okey. Siapa nak tolong cikgu? Ikat pada ragum. Saya Boleh? Mirat. okey ikat. Okey, pertama sekali kita kena macam tadi, kita kena bersihkan. First kita kena check ragu bersih ke tak. Okey, lepas dah check ragu bersih ke tak, kita kena buka arah lawan jam. Cikgu cakap tadi. Lepas tu kita kena check kita straight letak bulat ni dekat ragu. Kita kena check. Okay, jari-jari baik-baik. Ya, ya. Minta maaf, salah saya. Kita letak atas ni. Kita kena ikat straight macam ni. Lepas tu ikat ni. Kalau saya ikat tinggi boleh ke dia? Bahaya. Okey, sepatutnya Yuresh kena rendahkan dia sikit lagi. Rendahkan lagi. Rendahkan lagi. Oh, okay. Kenapa tinggi tak boleh cikgu? Nanti bunyi. Nanti ada banyak bunyi. Nanti ada banyak bunyi. Oh, okey, cikgu. Faham. Ni okey cikgu? Okey, check. Okey, Boleh? boleh. Okey. Lepas tu, okey, kita tadi saya cakap guna kikir apa? Kikir rata. Kasar. Okey. Yuresh, awak lupa sesuatu. Saya lupa. Kita kena mengukur bahan terlebih dahulu. Oh, minta Sebab maaf. nanti kita Saya tak buat- tahu berapa banyak kita nak Betul. mengisi. Saya buat kembali. Salah saya. Minta maaf cikgu. Berapa dia punya tu ni? Dia punya ni 51. 51. Kita kena dapat 50 lah kan. Ya, betul. Kan 50 kan. So, Pandai nak murid saya. terima kasih. So kita letaklah macam tadi kan. Ya. Kita jaga tangan. Ikat arah Rendah. jam. Rendah sikit. Rendah lagi. Kesesuaian. Okey. Sekejap ya. Okey. 12. Okey. Okey ke? Cikgu? Okey. Okey Syakir. Ni. Dan seterusnya kita akan. Ya. Okey. Okey boleh Boleh, sikit. boleh. Bagus, bagus. Okay, boleh sekali. Ini apa? Okay, boleh sekali kita nak kena bersihkan. Okey, Macam ni. betul. Kat sini. Dua belah. Ya. Kita dah guna dua belah tadi. Bersihkan dua belah. Bila kita dah gunakan dua belah, kaki kena naik sikit bagi seimbang. Kalau yang pendek. Kalau tinggi saya rasa Syakir Tapi saya rasa selesa lah. lagi selesa. Betul. Untuk keselesaan sendiri. Betul Syakir. Okay, bila kita dah ni, pastikan tiada alat apa? Perhiasan. Perhiasan Hiasan atau tangan ataupun tangan. yang boleh membaukan Bahaya. Kecederaan. Okey. So mudah sekali untuk yang ni kita nak buat rafik. Ya, betul. So tadi berapa Yuresh?
Tadi 51. 51. Nak jadikan dia 50. 50. So yang macam yang ni tadi dua-dua belah. Ya. So satu untuk dia punya datum. Betul. Betul. Datum. So kita kena tegakkan dia dulu, betul? Ya. Betul. Okey. Pertama sekali kita kena pegang macam ni. Pastikan tak ada sesiapa kat depan. Dan kita tolak. Macam ni, okey. Lepas tu kita kena sentiasa check sesiku L. Ya. Kalau bulat ni boleh pakai sesiku L ke dia? Boleh. So kita nak tengok tegak dia. Oh. So kalau macam ni belum straight tapi belah kanan yang tinggi. Jadi kita akan menuju sebelah kanan sahaja. Yang mana bahagian kawasan tinggi. Oh, kita akan kawasan tinggi sahaja. Ya. So kat sinilah Ya. kanan. Betul ke cikgu? Ya, betul. Sikit lagi tu. Sikit lagi. Okey, check lagi. Cek lagi. Nak saya check boleh? Okey, belah kiri pula. Sebelah kiri. Okey, Yuris nak sambung? Nak boleh. Boleh. Check dulu. Bila kiri tadi. Tapi jangan lupa check. Nanti sebelah kanan. Dah betul. Dah cantik. Dah. Dah cantik kan? Okey. So lepas ini dah set datum, baru kena pusingkan kat belah kanan. Baru kita akan buat kat belah lagi satu. Sama, letak lagi sekali. Ikat. Buat balik. Dia kata kena check dulu. Betul. Minta maaf. Berapa saiz? Kita kena check dulu berapa ukuran dia. Terima kasih Syakir. Oh, lagi sikit lagi nak 50. So boleh lagi, kita boleh kikir lagi. Sebelum tu macam mana kita nak tahu dia straight letak Oh, sebelum tu kita kena check. Oh, sesiku L. Okey. Letak sesiku L kat kanan. Check macam ni. So ini saya rasa dah straight. Dah straight kan? Betul ke cikgu? Betul ke cikgu? Dah Betul. nampak. Nampak, okey. Terima kasih. So lepas tu kita kena kikir macam biasa. Okey. Dia dah buat sini. Betul ke? Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Kalau kita nak tahu tegak ke tak, boleh rasa juga kadang benda ni sengit. Okey, kita akan buat. Okey. Okey, kalau yang mana belum rata tu kita kena gosok sampai rata. Sebenarnya ni separuh bulat. Ya, akhir sekali kita baru guna separuh bulat. Okey. Okey. Okey, jadi kita gunakan separuh bulat bahagian akhir lah ya. Finishing. Finishing dia. Okey, betul juga Syah. Ambil sesuai. Okey. Ini dah tegak.
tegak dulu. Ya. Lepas tu kita kena check ni. Ya. Langsung untuk mengukur. Tengok cukup tak? Kita nak 50. Dia cukup dulu. 4.50 dulu. Bagus. Nak murid saya. So, lepas ni kalau suruh buat sendiri boleh buat tak? Boleh. Boleh, yakin ya? Okey. Okay, jadi kalau kita lepas dah siap mengukur, apa kita kena buat? Yang last sekali. Kemas balik. Okay, kita kalau 5S betul sakit itu mengemas. Lepas habis kerja, kita mesti melakukan mengemas lah untuk kebersihan. Okay, bersihkan ragu-ragu ni atas meja kerja. Okay, jadi lepas dah siap kita membuat mengikir bahan kerja, kita akan mengemas meja. Dan lepas mengemas, kita akan menyimpan alatan tangan ni di tempat yang sepatutnya. Kita tak boleh biarkan je atas meja kerja ni. Okey, nanti boleh hilang, berlaku kecurian. Okey, nanti bila kita nak guna lagi, tak ada. Okey, faham? Okey, lepas ni kita akan pergi ke bahagian Cikgu Syakir, iaitu mengerudi bahan kerja. Okey? Okay. Ini sahaja untuk hari ini, mengikir. Sekian, terima kasih kepada saya Cikgu Ila. Okey? Terima kasih Cikgu Ila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sejahtera guys. Selamat sejahtera Cikgu. Okey. Okey, hari ini saya Cikgu Syakir akan mengajar proses yang seterusnya dalam menggegas, iaitu menggerudi. Okey. Jadi sebelum apa-apa, macam biasa, macam yang cikgu-cikgu sebelum ni ada terangkan, keselamatan. Macam mana keselamatan semua dah pakai safety shoes. Dah, jaket bengkel dah pakai ke? Semua dah pakai, bagus. Okey, jangan membuang masa lagi. Kita akan pergi kepada kita punya, orang kata, agenda kita. Okey. Okey. Dalam proses menggerudi, pertama sekali kamu semua perlu menanda pada bahan. Saya percaya tadi kamu semua dah belajar menanda, betul? Betul. Jadi tadi masa menanda pakai alat apa? Tolok tinggi vernier. Tolok tinggi vernier. Okey. Bagus, betul. Jangan sini saya dah tunjuk dah apa yang kita nak buat sebenarnya. Okey, ini adalah bahan kita. Okey. Nampak? Okey, bila ni bahan kita akan gerudi pada tengah bahan. Ini ikut saya punya nak ajarlah. Ini cuma hanyalah basic. So bila kita nak cari titik tengah ni, pertama sekali kita kena kira dulu. Pakai Angkut vernier. okey. Saya dah kirakan dah sebenarnya. Tapi kita untuk tunjukkan lagi. Okey. Berapa tu? 80. 50 saya dah tulis kan? Betul. Lepas tu yang ni 40. 40. Jadi agak-agak macam mana kita nak dapatkan titik tengah dia? Bagi 2. Bagi 2, bagus. Jadi 80 bagi 2, kita akan dapat sini ke sini dapat berapa? 40. 40 sini. Kalau 40 bagi 2, sini ke sini dapat berapa? Salah. Sini ke sini dapat berapa? 20. 20, bagus. So kita akan dapat titik tengah dia lah. Okey, bagus. Macam saya ni kat sini, saya takkan ajar balik kamu semua menanda sebab saya percaya kamu semua dah mahir dalam menanda, betul? Okey. So ini adalah objektif kita yang ketiga, iaitu menggerudi pada bahan kerja. So inilah titik tengah. So kita akan menggerudi dekat titik tengah ni lah. Okey, tapi sebelum kita pergi menggerudi dekat titik tengah, kita ada satu lagi apa orang panggil langkah yang seterusnya lah. Langkah yang sebelum kita menggerudi. Okey, kita ada langkah pertama dulu, iaitu menanda pada bahan kerja. Kita nak tanda pusat dulu, tebuk pusat nama dia. Okey. Sebelum kita tanda tu, kita pertama sekali saya nak tanya, ini apa? Ikut, saya nak minta tolong pegangkan. Okey, terima kasih Kila. Yang ini adalah penebuk pusat. So saya nak suruh pegang. Okey, kita akan pergi di tempat yang seterusnya, iaitu di atas tempat menanda. Okey, boleh. Okey. Oh, ni tolong saya kat sana. Boleh. Tebuk pusat. Hammer tadi? Okey.
Okey. Okey. Sebelum kita mulakan sesuatu, ingat bahawa kita punya tempat ni kita nak buat kerja kan. Macam biasa, saya percaya cikgu tadi dua orang pun ada terangkan keselamatan. So, bila macam ni, kita tengok bersih sebab kita dah kemas tadi kan pagi. Okey. Pertama sekali, apa yang kita perlu buat ialah kita akan letak kita punya penebuk pusat dekat tengah-tengah bahan yang kita dah tanda tadi, mana yang bertemu orang panggil. Bila dia dah bertemu tu, kita akan letak kita punya ni penebuk pusat ni di tengah-tengah bahan kerja. Okey, semua nampak? Nampak? Okey, bila dah macam ni, kita tinggal nak ketuk. Tapi sebelum kita ketuk, hati-hati sebab takut terkena tangan, jari. So, ketuk relax-relax je. Okey. Okey, cukup. Okey, awak semua nampak? Saya ketuk kuat-kuat je Sergio. Tak payah ketuk kuat-kuat. Ketuk relax-relax je. Masuk sikit pun tak apalah. Macam ni pun dah kira bagus dah ni. Okey, faham. Okey. Kita tinggalkan yang ni kat sini. So, bila dah macam ni, bila kita dah dapat macam ni, kita perlu terus menggerudi lah. Okey. Sebelum kita menggerudi, saya nak terangkan balik dekat whiteboard. Semua pergi pada whiteboard balik. Okey. Okey, tak apa. Okey, macam yang kita tahu, mata alat menggerudi ada banyak, betul? Ada pelbagai saiz. So, saya tetapkan saiz kita punya gerudi adalah 7.5. Okey? Okey. Kalau kita nak menggerudi, kita kena start, ini untuk pengetahuan semua kita kena start daripada kecil ke besar. Kalau kita terus start besar, kita akan merosakkan mata alat dan juga Bahan kerja. bagus. Okey. So, kali ni kita akan guna 3 mata alat. Mata alat pertama bersaiz, tak silap saya 5mm. Lepas tu next 6.5. Dan yang terakhir baru kita akan pakai 7.5. Okey, faham? Okay, kita akan pergi kepada mesin gerudi. Bawa semua barang. Okey. Dah? Okey. Macam yang awak semua nampak, kat sini kita ada pelbagai gerudi, betul? Tapi semua ni sama je, tapi kita akan pakai yang ni lah. Kita akan pakai yang ni lah. Okey, bagi memudahkan kita kan. So, apa komponen-komponen penting yang ada kat sini? Pertama sekali adalah yang belakang ni, kita kena, alamak, tidak on Okey. Kita ada Swiss untuk mesin drill ni lah. So, Swiss ni kita kena on-kan dia dulu ke bawah. Yang ni, sepatutnya yang ni setiap kali mesin tu kita nak on, pastikan yang ni tekan dulu. Okey, untuk kita punya keselamatan. Okey. Ini sangat penting sebab ini kalau tak ada dekat setiap mesin, kalau mengikut kita punya akreditasi ISO semua tu, kalau ni tak ada, kita mesin tu tak boleh pakai. So setiap mesin yang ada dalam mesin ni, Setiap mesin kena selamat. setiap mesin dalam bengkel ni kena ada emergency button supaya kalau berlaku apa-apa kemalangan kita boleh pakai terus. Okay. So semua tahu fungsi emergency button tu. So kalau kita start on tu, yang ini kita kena release dulu. Okay. Bila kita dah releasekan dia, kita kena check yang merah untuk stop, yang hijau untuk pusingkan dia, onkan dia lah. So kat sini dia punya arah pusingan. Kalau atas
kalau bawah clockwise, atas adalah anti clockwise. So kita kena setiap kali pakai kita pakai clockwise lah. Okay. Clockwise kita akan arah jam. So setiap kali pemakanan tu kita kena pakai arah jam lah. Kita tak akan pakai anti clockwise. So kita dah rasakan ni, kita tekan nampak emergency. Sebab itu salah satu keselamatan yang perlu kita titik beratkan lah. Sebelum start kita kena pegang dulu sini. Sebab benda ni dia nampak, dia lemau. Sebab biasalah kan, tak maintenance semua. So kena hati-hati pegang. Start. Pastikan dulu dia dalam, pastikan dulu kalau kita on tu dia dalam anti clockwise. Salah, dia dalam clockwise. Maafkan saya. Lepas tu bila kita dah start ni, dan ni pastikan dia okey. Lepas tu alat seterusnya yang kita perlukan kayu. Kenapa kita kena gunakan kayu ni, Yuresh? Sebab kita boleh tinggikan bahan kerja dalam Betul. raga. Betul. Dia bukannya setakat kita nak kena tinggikan dia. Tapi bila kita pakai kayu ni, dekat mesin milling contohnya, kita tak pakai kayu sebab kayu yang ni kita guna untuk drill. Sebab dia untuk kita tembuskan ke dalam. Bila dia tembus ke dalam, awak boleh nampak kat sini kan? Nampak tak lubang. Bila dia drill lepas daripada lubang tu, lepas daripada kayu tu, maksudnya kita dah drill habis. Kita dah tahu, kita boleh detect. Kita boleh detect, kita dah drill habis dah. Okay. So, yang ni adalah alat dia untuk kita turunkan drill tu. Sini nampak? Sampai dah habis. Dia boleh pusing sampai habis. Ni yang ni pun boleh lagi. Ni last. Macam ni. Bila dah macam ni, kita dah boleh. Yang ni apa ni? Pemegang mata alat. Pemegang mata alat. Bagus. Ni penting mula sekali kita kalau pegang tu? yang ni boleh tolong pegang. Boleh. Bila macam ni, kita boleh putar dia. Kalau lawan jam untuk kita ketat. Ketatkan dia. Kalau kita nak longgarkan dia, Arah jam. Bagus. Sorry. Lepas tu kita ada ni pengunci untuk kita punya mata alat drill lah. Macam kat sini kan. Ni. Nampak tak lubang. Nampak. So pertama step dia, ingat stepnya. Pertama sekali masukkan sini, jangan sampai habis pula. Kalau macam gini tak jadi ya. Kita turun. Tak turun kan. Dia kena ngam-ngam soy. Nampak. Bila macam ni, ketatkan dia. Pakai pengunci tadi. Pastikan mata alat tu dalam keadaan straight. Mejah sikit. Pastikan dalam keadaan ketat. Paling ketat awak boleh buat. Supaya bila kita drill tu, dia tak masuk ke dalam. Kalau dia longgar, dia akan ke dalam, tak drill lah. Sampai besok pun kita tak boleh nak drill. So, macam yang saya cakap tadi, kita akan guna kecil dulu. Macam yang saya tengah pasang tadi tu, 5mm. Itu mana drill saya tadi Tenang. Ini saya mata alat. Terima kasih Yuresh. So, kita ada 3 mata alat. So, bila kita ada 3 mata alat ni, ini paling kecil. Paling kecil kat sini dah, kita dah pasang. So, bila kita dah pasang, next kita akan pakai yang ni. Ini adalah saiz 6.5. Yang ni adalah bersaiz 7.5. So, sebelum kita mulakan kerja, macam biasa, keselamatan dia penting lah. So, kita kalau cara pegang pun ada cara dia tau. Macam kat sini awak boleh nampak, ni tajam ni. Ni semua tajam. So, jangan pegang macam ni, bahaya. Pegang ni. Belakang dia. Belakang dia ni kosong. Boleh pegang. Rasa. Tangan aku.
Ni Okay. pelajar. Okay, Okey. cantik. So, sebelum kita mulakan lagi kerja kita, pastikan kita punya tempat semua bersih, tak ada minyak-minyak supaya kita tak terjatuh ke apa. Faham. Okay, ketatkan dia. Pastikan ni angkat dulu. Seorang minta tolong pegang sekejap. Boleh. Okay, pegang Okay, macam ni kan. Macam ni. Lepas tu kita pastikan tekan kuat-kuat tau. Okay, ni dah ketat dah. Okey. Okay, masa ni kita punya bahan kerja dah sedia lah. Kita nak gerudi dia. So, cara yang seterusnya pula. Okay, sini kita boleh laraskan dia untuk ke depan. Macam saya. Kita boleh laraskan dia untuk ke depan dan juga ke belakang. Okay. So, kita cantikkan dia. Bawa turun sikit-sikit. Untuk apa tu? Untuk kita rapatkan dia. Okay, awak tolong pegang sini. Okay, terima kasih. So, macam ni nampak lari jauh kan? Jauh. Okay, kita boleh betulkan meja ni. Tapi banyak kerja lah. So, caranya ialah kita angkat balik sikit-sikit. Okay, cukup. Kita buka balik. Kita selaraskan dengan mata alat tu. Okay. Kita turun sikit. Okay, sabar. Depan sikit. Okay, bawa turun. Okay. Okay, macam yang boleh nampak sekarang ni. Okay, Yuresh. Cuba turunkan. Okay. Atas kilat-kilat turunkan. Okey. Okay. Okay, turun. Nampak? Dia dah selari dengan pusat yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, bagus. So, yang ni aluminium. So, bila aluminium, kita tak perlukanlah minyak ke, coolant ke, okay. Tak perlukanlah. Tapi kalau kita guna jenis-jenis besi yang keras, contohnya my steel. Apa lagi? Stainless steel. Semua steel-steel yang keras lah. So, kita perlukan coolant ataupun minyak lah. Tapi selalunya gerudi kita perlukan minyak. Sebab untuk nak bagi dia smooth kan. Okay, cara menggerudinya, kita kena gerudi sikit-sikit. Okay. Kita akan tolak sikit, naik sikit. Untuk kita buat, kalau bahasa Inggerisnya chip break lah. Untuk kita punya tatal tu keluar-keluar dulu. Okay. Faham Faham. Okay, boleh untuk saya tunjuk? Okay. Okey, boleh. Saya akan tunjuk, tengok Okay, apa saya. Sebelum kita start tu, pastikan ni ketat dulu tau. Itu apa cikgu? Laraskan dia untuk ke depan, ke belakang. Okay. Ni ketatkan dulu. Bila kita dah ketatkan, baru kita turun ke bawah. Okay, turun sikit-sikit. Okay. Jangan turun habis, lepas tu kita start. Bahaya. Okay. Pastikan ada ruang sikit. Sikit tak apa. Okay, macam ni pun okey dah. Okay, bila macam ni. Okay. Kita akan turunkan sikit-sikit. Ni masalah dia apa? Mata alat dia tak tajam. Okay, kita mula balik Ya. Cikgu saya tolong. Okay. Okay, kita dah set dah gerudi. Nampak tak? Cantik kan? Cantik. Nampak kan? Cantik. Nampak. Bila dah macam ni, kita kena tukar mata alat baru.
kita kena tukar mata alat yang lebih besar lah. Okay, kita tukar mata alat. Tukar mata alat dulu, okay? Ingat apa saya cakap tadi? Daripada kecil-kecil, besar-besar. Okay. Jadi masalah berapa? 5. Tadi 5 kan? Sekarang 6. Tadi. Tadi 5. Oh, tadi 5. Sekarang Nampak tak muat? kita kena keluarkan, Bagus besarkan. Suresh. Besarkan dia, bagus. Okey. Okay. Nah, strip ni kita ketatkan guna pengunci. Okay. Pastikan ketat tau. Baik, cikgu. Okay. Saya tolong pegang. Okay. Bila dah macam ni, kita akan start balik macam tadi lah. Ulang balik je. Okay. Okay. Okay, macam awak semua nampak tak abu-abu kayu ni? Nampak. Okay, maksudnya dia dah masuk sampai dalam. Bagus. So, ambil berus ni kan. Kita kemas-kemas sikit. Okay, dah siap ke? Belum. Kita kena Kita buat kena saiz. semak. Kita Kan? besarkan lagi. Ya, kita akan pakai mata alat yang Yang besar. sepatutnya. Ya, saya nak berapa tadi? 7.5. Okey, bagus. So, kita akan buka. Okay. Kita akan tukar mata alat. 7.5. Bagus. Okay. Tu macam biasa lah. Dia ulang-ulang je. Tapi proses yang paling penting ialah kita kena tahu mata alat apa yang kita nak guna lah. Mata alat bukan mata alat apa yang kita guna. Kita akan guna drill. Tapi saiz dia yang menentukan kita punya projek. Okay. So kalau kita nak saiz 10. Kita nak saiz 10. Agak-agak kilah. Mata alat berapa kita nak guna? Kita kena guna yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Berapa? So, kalau tu kita Berapa, boleh berapa? guna 5, Hmm. 7, 8, Hmm. 10. Okey, bagus. Baguslah nak boleh saya ni. Bijak. Itu boleh jadi. Okey, boleh. So, macam mana awak nak buat? Suresh. Okay. Tadi kita kena semak dulu tempat. Okay. Saya tolong Okay, boleh. Okey. Okay, macam tadi kita kena semak lah semua tempat dulu. Sudah letak mata alat, kita dah ikatkan ketat-ketat. Kita ulang balik apa proses Cikgu Syakir ajar. Iaitu kita turunkan secara kita on dulu dari atas. Kita turun secara slow-slow ke bawah. Angkat. Lepas tu turun balik. Angkat. Turun. Angkat. Dah tembus. Kayu tu dah keluar. Usikan sikit. Okay. So, tenggelam. Jadi, apa yang Suresh buat tu? Betul. So, dengan tu sebenarnya lah. Sebenarnya lepas kita drill ni, ada lagi satu
proses di mana namanya ialah pelelas. Okey, pelelas ni saya nak cerita je. Pelelas ni sama je kita buat drill ni, tapi kita kena guna minyak lah, minyak warna merah tu saya tak ingat nama dia. Tapi kita kena guna minyak tu untuk pelelas. So pelelas ni penting tau. Contoh kita nak buat, okey lepas kita drill ni, nanti dekat dalam latihan awak semua, dekat dalam tugas awak semua, lepas awak drill ni, awak akan belajar minggu hadapan, awak akan belajar memenang. Jadi sebelum memenang, kita akan guna pelelas dulu untuk bagi dalam dia tu smooth tau. Untuk dalam dia tu cantik. So kita akan gunakan pelelas. Itu je lah. So setelah kita dah siap semua ni, kita kena angkat dulu. Ni semua bila kita dah angkat, okey, untuk keselamatan kita kena tutup emergency button ni lah. So bila emergency button ni, kita bila tekan pun sebab ada. So keselamatan yang ni adalah sangat-sangat penting. Okey, kita dah tutup. So next kita kena buat apa? Buka lah mata alat ni. Okey, bagus. Bila kita dah buka mata alat, kita ambil mata alat kita tadi, kita letak jauh-jauh sikit. Lepas tu kita buka mata alat pula, maafkan saya. Kita punya benda kerja ni, tak apa, awak dah boleh lepaskan. Okey, dah tutup. So inilah kita punya kerja yang telah siap. Okey, seorang tolong pegang. Okey, bila kita dah siap ni semua, macam biasa kita perlu melakukan kebersihan. Sebab kita kena bersih-bersihkan sikit, tak kita guna, kita nak biar je kan. Betul. So kita kena guna. So ni kayu yang kita guna tadi, bersih-bersihkan sikit. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran saya tentang mesin gerudi. Jadi itu sahaja pada minggu ni. Saya berterima kasih kepada semua sebab hadir kelas tiga cikgu ni. Okey. Lepas tu jangan lupa juga, selepas kita belajar semua pembelajaran, kami akan berikan kepada semua pelajar tugasan. Okey. So kertas tugasan, sekejap Okey, awak semua boleh baca dulu. Okey, ni semua kertas tugasan. Nanti pas-pas Pas-pas Okey. Ni kertas tugasan. Jadi sepanjang pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama cikgu-cikgu yang lain, saya nak minta seorang rumuskan. Okey. Yuresh boleh tolong rumuskan? Okey, pertama sekali daripada Cikgu Yuresh, kami belajar tentang cara-cara untuk menggergaji besi. First kita menanda, lepas tu kita menggergaji. Lepas tu daripada pengetahuan Cikgu Kila, kami belajar tentang mengikir rata. Alatan-alatan mengikir, macam mana style untuk mengikir rata lah semuanya. Seterusnya last kali Cikgu Syakir ajar tentang bagaimana untuk kita melakukan gerudi pada bahan kerja. So itu je lah kami dapat. Semua aspek keselamatan semua kita belajar hari ni. Itu je lah daripada saya untuk minggu ni. Okey, bagus. So lepas ni kamu semua dah boleh pulang. So saya nak kamu semua hati-hati, semacam mana kita dalam bengkel hati-hati supaya kita tidak kecederaan dalam cedera semua. So saya tak nak awak kat sini awak dah selamat, jadi kat luar awak tergolek. So saya tak nak macam tu, okey. So saya nak kamu semua relax, bawa motor jangan cilok lebih sangat. So itu saja untuk pembelajaran minggu ini. Kita akan jumpa minggu hadapan untuk proses pembelajaran yang akan datang. So terima kasih kepada semua pelajar. Terima kasih Cikgu.